Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua para pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Sheikh Ahmad Kuala Nerang Kedah. Hari ini anda akan bersama dengan saya untuk membincangkan berkenaan dengan hala tuju kerjaya dan juga kepentingan subjek mata pelajaran SPM yang telah anda ambil di sekolah dan mungkin anda telah pun nanti akan mendaftar untuk mengambil SPM. Saya akan membawa penerangan anda pada hari ini bersama-sama dengan anda untuk membincangkan tentang hala tuju kerjaya dan juga subjek-subjek yang anda ambil sejauh mana ia mempengaruhi anda untuk menyambung pengajian selepas SPM nanti. InsyaAllah kita akan bersama-sama lebih kurang dalam 1 jam atau 1 jam lebih sedikit untuk siri yang pertama ini, dan kemungkinan kita akan sambung nanti dalam siri yang kedua untuk membincangkan selanjutnya berkenaan dengan peluang-peluang yang anda ada selepas anda menamatkan pengajian dalam SPM nanti. Terlebih dahulu, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita semua masih lagi dapat bernafas dan dapat terus hidup di atas muka bumi Allah ini. Sesungguhnya kita perlu bersyukur kepada Allah SWT, bersyukur kepada Tuhan kerana kita masih dipanjangkan umur untuk terus hidup, kerana saya kira telah ramai di antara saudara mara kita dan juga sahabat handai kita, malah mungkin ada di antara rakan-rakan kita yang telah pun meninggalkan kita daripada dunia ini, tapi hari ini kita masih lagi dapat terus hidup di atas muka bumi ini. Para pelajar sekalian, syukur kepada Tuhan juga kita limpahkan kerana pada tahun ini anak-anak semua akan mengambil satu peperiksaan yang paling besar, iaitu SPM. Bagi saya, peperiksaan SPM adalah peperiksaan yang paling besar dalam dunia seorang pelajar. Kerana selepas SPM, anda akan mula menjejakkan kaki mana-mana pusat pengajian tinggi, insya-Allah, untuk melanjutkan pelajaran bidang-bidang yang mungkin yang anda idam-idamkan. Ia berbeza dengan UPSR atau PT3 yang telah lalu, kerana UPSR dan PT3 tidak ada sebarang kaitan dengan untuk membina kerjaya masa depan dalam bidang-bidang tertentu. UPSR dan PT3 hanyalah boleh digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah mana-mana yang tertentu dan juga untuk masuk ke mana-mana aliran pengajian. Dan hari ini anda sudah berada di tingkatan 5, anda sudah berada di aliran pengajian masing-masing. Saya dipahamkan sekolah anda telah menawarkan sebanyak 8 aliran pengajian, dan insya-Allah pada hari ini saya akan kupas satu persatu aliran pengajian itu dan sejauh mana subjek-subjek yang anda ambil termasuk subjek teras dan elektif akan mempengaruhi anda untuk menyambung pengajian. Kerana daripada setiap subjek itu mempunyai peranan dan kepentingan untuk anda combine-kan ia untuk lepas untuk anda melanjutkan pelajaran dalam bidang yang anda ingini. Syukur Alhamdulillah, syukur kita kepada Tuhan kerana pada hari ini anda berada di tingkatan 5 dan anda akan mengambil SPM. Anda perlu bersyukur kepada Tuhan banyak-banyak kerana diberikan ruang untuk berada di tingkatan 5, kerana di luar sana saya kira ramai di antara mereka yang tidak mampu untuk berada macam anda untuk menentukan masa depan mereka. Terutama di luar-luar negara yang begitu susah, tak semua orang boleh mendapat pendidikan seperti ini. Dan juga malah di Malaysia, masih ada di antara rakan-rakan yang sebaya dengan anda yang tidak mempunyai ruang dan peluang untuk membina masa depan melalui SPM. Jadi anda kena bersyukur banyak-banyak untuk diri anda kerana anda diberi ruang dan kesempatan insya-Allah untuk mengambil SPM nanti. Anak-anak sekalian, anak-anak pelajar sekalian, SPM adalah ibarat kita nak melepasi satu tembok yang sangat tinggi. Kita perlu panjat. Untuk melepasi tembok itu, kita perlukan usaha yang begitu gigih. Kita perlukan persediaan yang sangat rapi untuk kita menghadapinya. Selain daripada itu, kita kena faham betul-betul tentang hala tuju kita. Kita kena faham betul-betul every single subjek yang kita ambil untuk kita menghadapi peperiksaan SPM ni. Ia bukan
Kita seperti orang pergi sekolah, kita pergi sekolah, orang naik tingkatan 5, kita naik tingkatan 5, orang masuk kelas, kita masuk kelas, orang ambil exam, kita ambil exam. Tapi akhirnya orang berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang yang mereka inginkan, tetapi kita tak dapat untuk nak buat seperti mana apa yang mereka buat. Kerana apa mereka dapat? Kerana mereka telah pun merancang dengan baik apa yang mereka inginkan. Jadi anak-anak pelajar sekalian, anda perlu faham betul-betul. Okay, jangan main hantam saja. Okay, berada di tingkatan 5. Ia berbeza dengan PT3, ia berbeza dengan UPSR. Anak-anak sekalian, sebelum saya pergi kepada apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, SPM anda perlu menganggap ia adalah segala-galanya dalam hidup anda sekarang. Sebab melalui SPM, anda boleh jadi sesiapa saja dalam dunia ini. Saya ulang balik, melalui SPM, anda boleh jadi sesiapa saja dalam dunia ini. Anda ingin menjadi seorang profesional, anda ingin menjadi usahawan terkemuka, anda ingin jadi apa saja, SPM menyediakan ruang dan peluang yang sangat hebat untuk anda. Anak-anak sekalian, untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya akan mengadakan taklimat ini melalui PowerPoint yang akan saya tunjukkan kepada anak-anak. Jadi kita akan pergi go through melalui PowerPoint yang telah saya sediakan bersama-sama dengan anda pada hari ini. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya, nama saya Samsudin bin Haji Mahmud. Saya adalah seorang kaunselor dan saya telah pun mempunyai pengalaman selama 30 tahun dalam menguruskan penerbangan para pelajar, dalam menguruskan kerjaya para pelajar, hala tuju pelajar daripada peringkat SPM dan sebagainya untuk menunjukkan pelajaran ke dalam ataupun ke luar negara. Saya sekarang berada dalam syarikat saya sebagai pengarah urusan SPM Training and Consultancy setelah saya menamatkan perkhidmatan saya di Kolej Mara Kuala Nerang sebagai timbalan pengarah. Dan hari ini telah pun 4 tahun saya berada dalam SPM Training and Consultancy untuk saya membantu anak-anak pelajar melanjutkan pelajaran ke universiti sama ada dalam ataupun luar negara ataupun ke mana-mana IPT di dalam dan di luar negara. InsyaAllah. Ini latar belakang sikit berkenaan latar belakang saya tak perlu ulas lah Saya tak perlu ulas. Okey, saya berumur 56 tahun pada 2021. Begitu lama, sejak daripada umur 25 saya dah mula bersama-sama dengan pelajar untuk menguruskan hala tuju mereka melanjutkan pelajaran. Anak-anak sekalian, saya telah mulakan tadi dengan ungkapan syukur kepada Tuhan bahawa sesungguhnya orang yang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi, biasanya Tuhan akan tarik balik peluang itu daripada kita. Sejarah telah membuktikan mana-mana orang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi, Tuhan akan tarik balik. Anak-anak berada di tingkatan 5, anak-anak perlu bersyukur banyak-banyak. Kerana Tuhan telah berikan ruang untuk membina masa depan melalui tingkatan 5. Apabila kita berada di tingkatan 5, tanda kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan ini, maka kita perlu belajar dengan begitu bersungguh-sungguh. Siapa anda sekarang? Anda adalah pelajar tingkatan 5 yang akan menduduki SPM. Saya kira SPM anda sudah tidak lama. SPM anda mungkin dalam 7 atau 8 bulan atau mungkin 10 bulan daripada sekarang. Kita tunggu tarikh dan masanya yang akan ditentukan kemudian. Tetapi yang pasti ia tidak melebihi daripada 10 bulan daripada sekarang. Jadi obligation anda yang pertama adalah sebagai seorang pelajar tingkatan 5 yang perlu fokus. Inilah tahun terakhir, tahun sepanjang hidup anda yang anda perlu betul-betul all out sekali seumur hidup. Dan orang tidak akan all out seperti mana mengambil SPM apabila mereka sudah berada di pusat-pusat pendidikan tinggi ataupun di IPT nanti. Kerana di sana sistem semesta memberikan ruang yang sangat banyak kepada kita untuk kita mempunyai masa yang begitu banyak. Tidak seperti SPM di mana anda belajar selama 2 tahun, kemudian anda ada 9 subjek atau 8 subjek untuk anda pecut dalam silibus 2 tahun tersebut. Sedangkan di pusat pendidikan tinggi atau di mana-mana IPT selepas ini, hanya dalam 1 semester, 6 bulan,
yang akan anda belajar, kemudian dalam 6 bulan itu saja silibusnya yang perlu anda berhadapan untuk membuat sebarang projek atau assignment ataupun untuk menjawab peperiksaan. Dalam tempoh 6 bulan sebenarnya ditolak dengan cuti dan sebagainya, sebenarnya anda hanya ada 3 bulan saja yang betul-betul belajar dalam satu semester. Bayangkan dalam tempoh 3 bulan saja silibus yang anda belajar, itulah yang akan anda hadapi untuk menghadapi peperiksaan. Kemudian kita tunggu pada semester akan datang, benda yang baru, benda yang lepas yang kita dah belajar, kemungkinan tidak timbul lagi. Anda akan berhadapan dengan silibus yang baru pula. Begitu menarik untuk berada di IPT. Jadi apabila kita menjadi seorang pelajar, seandainya kita tak dapat masuk pusat-pusat pengajian seperti ini, iaitu pusat pengajian tinggi selepas SPM, maka kita sangat rugi sebenarnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita pergi kepada kerjaya, saya ingin tunjukkan sedikit dalam slide ini apa yang ada di hadapan anak-anak lampu isyarat. Saya ingin kemukakan satu soalan kepada anak-anak. Dalam lampu isyarat yang pernah kita lihat, mungkin setelah 17 tahun, okay, anak-anak semua, anak-anak pelajar hidup, okay, warna apa yang berada di atas sekali? Mungkin ada di antara kita yang boleh menjawab, tapi mungkin ada di antara anda yang, warna apa ya? Trafik lain ada merah, kuning, hijau. Warna apakah yang berada di atas? Persoalan ini adalah persoalan yang sangat biasa. Benda yang selalu dekat kepada kita, kita seringkali tidak mengambil berat. Anak-anak mungkin datang, anak pelajar mungkin datang daripada rumah untuk sampai di sekolah melalui beberapa traffic light. Apabila merah kita berhenti, kuning kita bersedia untuk berhenti. Walaupun ada di antara orang kita di Malaysia ini kuning bersedia untuk pecut. Tetapi kuning sebenarnya bersedia untuk berhenti dan hijau adalah tanda untuk kita jalan. Tapi persoalannya sekarang ni, anak-anak pelajar ingat tak warna apa yang berada di atas sekali? Mungkin ada di antara kita akan mengatakan merah, mungkin ada di antara kita akan mengatakan hijau. Terpulang kepada anda. Tapi sebenarnya itulah hakikat kehidupan kita. Cuba kita lihat traffic light satu persatu. Yang di atas sekali warnanya adalah merah. Mungkin ada di antara anda yang mengatakan hijau. Okey, anda ketawa sendirian, anda tersenyum sendirian. Saya biasa melaksanakan kursus bersama dengan pensyarah-pensyarah universiti. Ramai di antara mereka mengatakan yang di atas adalah hijau. Sebenarnya adalah merah. Sebab apa? Sebab masing-masing tidak begitu peka kepada apa yang ada dalam seharian hidup mereka. Okey, merah berhenti, kuning bersedia, hijau jalan. Itu yang biasa. Tapi bila ditanya betul-betul, masing-masing confused. Menunjukkan bahawa banyak benda yang dekat kepada kita. Kita tak ambil kisah. Cuba kita lihat. Yang warna yang kedua adalah kuning. Dan yang ketiga, yang di bawah barulah hijau. Inilah warna traffic light sebenarnya. Apa tujuan saya menunjukkan traffic light ini kepada anda? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa banyak benda yang rapat kepada kita. Kita tak berapa ambil kisah. Sama dengan apabila anda menjadi pelajar SPM, anda akan mengambil peperiksaan SPM pada tahun ini. Jangan jadi macam traffic light ini. Jangan jadi macam sikap kita terhadap traffic light ini. Kita masuk ke kelas, kita mengambil 9 mata pelajaran. Kita mendaftar dalam aliran tertentu. Atau kita mengambil 8 mata pelajaran. Kita mendaftar untuk SPM, tapi kita tak pernah ambil kisah apa kegunaan subjek itu. Apa akan terjadi sekiranya kita tak kepujian bahasa Melayu? Saya ingin sebut di sini sikit sebelum saya pergi seterusnya. Apabila anda berada di tingkatan 5 akan mengambil SPM, SPM mempunyai grade-grade tertentu. Bermula dengan setinggi-tingginya A+, diikuti oleh A, diikuti oleh A- atau A tolak, diikuti oleh B tambah atau B+, diikuti oleh B, diikuti oleh C+, diikuti oleh C, D, E dan G. Untuk makluman daripada sekalian, apabila disebut kepujian dalam syarat kelaikan, kepujian adalah sekurang-kurangnya mendapat grade C dan ke atas, iaitu C, C+, B, B+, A tolak atau A-, A dan A+. C dan ke atas itu dianggap sebagai kepujian. Sebab nanti kita akan berjumpa dengan syarat-syarat sekurang-kurangnya kepujian dalam mana-mana subjek bermakna C dan ke atas. D dan E adalah grade lulus dan G adalah grade gagal. Okey anak sekalian. Jadi jangan kita tidak mengambil berat, mengambil tahu
tentang subjek-subjek ini, sedangkan benda ini setiap hari subjek ini dekat kepada kita. Setiap hari kita masuk ke kelas, kita akan belajar bahasa Melayu, kita akan belajar matematik, kita akan belajar pendidikan agama Islam atau pendidikan moral, kita akan belajar matematik, kita akan belajar subjek sains yang kita ambil, mungkin kita akan belajar subjek elektif yang kita ambil. Ia terlalu dekat kepada kita, bukunya kita buka hari-hari. Tapi jangan ada di antara kita yang tak pernah ambil kisah tentang berapa grade BM yang aku kena dapat untuk aku lepas menyambung pengajian, sama ada di peringkat diploma atau di peringkat persediaan ijazah. Ini saya akan terangkan level-levelnya nanti. Matematik, berapa aku kena dapat sekurang-kurangnya untuk aku lepas sambung belajar. Oh, kalau matematik teras, aku tak kepujian, aku dapat D dengan E, apa kesannya kepada aku? Semua ini anak-anak kena mengambil tahu. Sebab tanpa pengetahuan ini, jangan main hentam saja dan akhirnya bila dapat keputusan SPM nanti, kita mula terkial-kial. Kita mula tercari-cari. Aku ni layak ke mana? Aku ni layak untuk mengapa? Aku ni bolehkah masuk universiti? Aku ni bolehkah keluar negara? Sebab apa? Sebab kita baru tercari-cari. Jangan nanti bila dapat result SPM, baru duk cari. Result aku ni layak untuk apanya? Sedangkan anda tidak tahu tentang minat anda. Sepatutnya, hari ini anda dah tahu kegunaan subjek-subjek itu dan anda juga perlu tahu apakah minat anda untuk sambung belajar dalam bidang apa. Sebab terlalu banyak bidang pengajian, beribu-ribu bidang pengajian yang ada. Dalam permohonan IPTA atau Universiti Awam saja ada lebih 500 bidang. Which one yang anda nak pilih? Which one yang sesuai dengan anda? Dan subjek apa pula nanti yang perlu anda gemblengkan untuk anda dapat bagi menyambung pengajian dalam bidang tersebut? Ini perlu perancangan. Jangan main hentam. Jangan macam saya kata tadi, orang pergi sekolah, kita pergi sekolah. Orang masuk kelas, kita 5, kita masuk kelas, kita 5. Orang belajar, kita belajar. Orang ambil exam, kita ambil exam. Orang berjaya melakukan pelajaran ke universiti, kita tidak. Na'udzubillah. Sayang seribu kali sayang anak-anak. Anda mengambil masa selama 11 tahun untuk belajar daripada darjah 1 sampai darjah 5. 11 tahun. Anda menggunakan ruang masa yang sangat banyak. Menggunakan nilai keuangan ataupun duit yang sangat banyak yang telah ibu bapa gunakan untuk pembiayaan pengajian anda dan pembiayaan hidup anda selama 17 tahun. Sangat merugikan. Okey anak-anak sekalian. Jadi kita kena prihatin, kita kena ambil betul-betul pengetahuan ini. Okey, kita akan pergi kepada level pengajian. Sebelum saya pergi kepada apa yang saya nak terangkan berkenaan dengan subjek-subjek dan aliran-aliran pengajian ini, dalam fasa pertama, insya-Allah kita akan ada fasa kedua. Nanti, fasa pertama ini lebih kurang 1 jam atau 1 jam lebih sahaja. Dalam fasa kedua nanti baru saya akan terangkan kepada anak-anak pelajar detail tentang peluang yang anda ada untuk sambung belajar selepas tingkatan 5 atau mengikut aliran-aliran pengajian masing-masing. Ini persoalan yang begitu besar ya anak-anak pelajar sekalian, iaitu kerjaya. Kerjaya, apakah kerjaya? Orang selalu menyebut kerjaya sana sini. Saya ingin menceburi bidang kerjaya ini. Saya ingin menceburi bidang kerjaya ini. Ada beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu bidang kerjaya yang ada dalam dunia ini. Apakah itu kerjaya sebenarnya? Adakah ia sama dengan perkataan kerja? Tentu tidak. Kerjaya ialah sesuatu pekerjaan yang kita lakukan yang mendatangkan pendapatan kepada kita untuk kita menyara kehidupan. That is kerjaya. Kalau kerja, apa-apa kerja yang kita buat, kita sedang menukang, kita sedang memperbaiki pintu kerana pintu rumah kita rosak, that is kerja. Tapi kalau kerja bertukang itu memperbaiki pintu dan membuat rumah itu merupakan kerja yang boleh mendatangkan pendapatan untuk kita menyara hidup, that is kerjaya kita sebagai tukang rumah. Sama dengan saya pada hari ini, saya sedang bercakap, memberikan taklimat kepada anda. Saya sedang buat kerja dan seandainya apa yang saya cakap ini boleh mendatangkan pendapatan kepada saya untuk saya menyara kehidupan, maka ini kerjaya saya. Okey, faham anak-anak ya? Anak-anak pelajar ya? Okey. Kita sambung kepada slide kita seterusnya. Arah tuju pelajar. Saya tunjukkan sikit berkenaan arah tuju pelajar. Benda yang sangat penting. Nak tunjukkan betapa pentingnya kehidupan anda sebagai seorang pelajar. Kita lihat. Ramai pelajar dia kabur tentang peluang dalam masa depan. Tak tahu lagi
Dah duduk di kita 5 ni tak tahu lagi minat nak buat bidang apa. That is very wrong. Sebagai pelajar kita 5, anda dah mula kena meneroka bidang pengajian apa nanti selepas SPM yang anda cuburi. Sebab apa? Sebab anda perlu tahu 1 atau 2 atau 3 sekurang-kurangnya bidang-bidang yang anda minat, yang anda inginkan. Cita-cita lah kita katakan. Okey, cita-cita anda. Kemudian daripada situ anda dapat lihat, oh, aku minat nak buat bidang perakaunan. Contohnya, saya bagi contoh. Kemudian anda perlu tahu di manakah adanya bidang perkahwinan ini, bidang perakaunan ini ditawarkan. Dan dia ada level-level dah. Saya akan terangkan level selepas ini. Oh, level diploma. Oh, level persediaan ijazah. Asasi perakaunan atau asasi perniagaan. Okay, foundation dalam bidang perniagaan. Untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, contohnya kita panggil foundation. Okay, di mana ada? Oh, perakaunan ini, diplomanya contohnya ada di UiTM. Asasi pula, oh ada juga di UIAM, Islam Antarabangsa. Dah tahu tempat-tempatnya, contohnya lah, dan ada banyak lagi lah sebenarnya perikawanan ni. Anda juga perlu tahu apakah keperluan untuk subjek yang diperlukan untuk aku melanjutkan pelajaran dalam bidang perikawanan ni. Kalau level diploma, subjek apa? Kalau level ijazah pula, persediaan ijazah, nak buat ijazah, subjek apa yang diperlukan? Berapa pula subjek-subjek yang diperlukan tu? Berapa grade yang aku kena dapat sekurang-kurangnya untuk aku lepas masuk? Ini di antara beberapa perkara anak-anak yang anak-anak pelajar perlu ambil kira sekarang. Bukan dekat dengan nak ambil SPM dah. Sekarang. Sebab apa? Kita masing-masing, kita tentu ada subjek yang kita boleh skor. Subjek yang kita kurang berkemampuan. Dan apabila kita tahu subjek apa penting untuk kita nak melanjutkan pelajaran nanti, maka kita mula membuat strategi. By hook or by crook, subjek ini aku kena lepas untuk dapat grade sekurang-kurangnya begini. Sayang anak-anak pelajar sekalian, ramai di antara abang-abang dan kakak senior anda sebelum ini yang tidak sedar tentang benda ini. Dan akhirnya mereka tak dapat untuk sambung belajar dalam bidang yang mereka betul-betul minat. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu bahawa subjek itu diperlukan untuk mereka memohon sambung belajar. Contohlah macam saya sebut tadi. Untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perakaunan sekurang-kurangnya di peringkat diploma, maka keputusan SPM kita perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mata pelajaran atau subjek matematik. Walaupun anda mengambil subjek prinsip akaun atau subjek perniagaan dan anda mendapat A+ untuk subjek itu, tetapi matematik anda dapat D. Ma'asalam, sayonara, bye-bye. Anda tetap tak akan dapat sambung belajar. Sebab apa? Sebab subjek matematik diperlukan untuk menyambung pengajian dalam bidang perakaunan. Benda ini ramai orang tidak tahu. Maka dalam slot bersama dengan saya pada hari ini, insya-Allah saya akan terangkan lebih jelas kepada anda untuk anda mula mengorak langkah. Walaupun dalam keadaan PKP ataupun lockdown sekarang kita belajar dari rumah, anda boleh meletakkan strategi dan letakkan langkah anda bermula daripada sekarang. Sebelum SPM itu datang kepada anda. Perkara yang seterusnya ialah berkenaan dengan aliran. Berkenaan dengan aliran. Ramai di antara pelajar tersalah memilih aliran pengajian. Lalu menjadi mangsa aliran. Okay, berkenaan dengan aliran pengajian ini, okay, para pelajar kena faham betul-betul. Anda sudah berada di kita 5. Ada orang kadang-kadang terjerumus masuk dalam aliran tertentu yang dia tak mampu untuk nak bawa. Jangan takut. Anda sedang bersama dengan saya. Saya akan terangkan the subject combination nanti. Sekiranya anda lemah dalam mana-mana subjek tertentu dalam aliran anda, saya akan bagi tips kepada anda bagaimana untuk anda lepas, untuk anda boleh untuk menyambungkan pengajian juga nanti selepas SPM. InsyaAllah, sebab anda ada subjek teras dan anda ada subjek elektif. Kalau anda tak boleh mampu untuk anda melepasi melalui subjek elektif, anda mempunyai lagi 5 atau 6 subjek teras yang masih boleh digunakan untuk anda lepas sambung belajar selepas SPM.
Okey, ramai di antara pelajar yang tidak tahu tentang kombinasi subjek. Yang ini saya akan paparkan kepada anda nanti, terangkan dengan begitu detail tentang the subject combination atau kepentingan subjek. Okey, inilah yang kita katakan kita perlu bijak dan perlu tahu tentang benda ini. Okey, nak combine subjek apa untuk lepas masuk bidang apa? Okey, nak combine subjek apa untuk lepas masuk level diploma atau level asasi atau level matrikulasi atau level foundation dan sebagainya. Nak lepas subjek apa? Nak kena combine elok-elok. Tapi walau bagaimanapun, sebelum saya terlupa, result yang paling bagus ada straight A. Tapi mampukah semua orang dapat straight A? Orang yang dapat 9A atau 9A plus dan 9A campur dengan A biasa ataupun A minus, dia memang mempunyai ruang dan peluang untuk pilih bidang apa saja. Tapi mampukah hanya beberapa gelintir di antara kita yang mampu untuk dapat 9A untuk bebas boleh buat program apa saja? Tak semua. Kebanyakannya terpaksa combine subjek. Sebab dalam 9 subjek yang kita ambil itu, akan ada subjek yang kita tak mampu untuk nak bawa betul-betul. Ada subjek yang mungkin senang bagi kita. Ada subjek yang begitu sukar bagi kita. Dan kita terpaksa combine. Dan kita kena tahu. Nak combine tu kita kena tahu pula. Bidang yang kita nak masuk itu perlu tak subjek yang kita nak combine itu. Okey. Begitu juga ramai di antara pelajar tidak tahu tentang grade selamat untuk melanjutkan pelajaran ke IPT. Grade selamat ni saya akan bagilah. Grade selamat ni maksudnya ialah kepujian. Senang je. Saya lebih kurang 30 tahun bersama dengan para pelajar, bersama dengan result pelajar ni. Kalau dekat rumah saya, dekat office saya ni, selepas SPM memang berpusu-pusu orang datang, okey, untuk mendapatkan bimbingan konsultasi untuk sambung belajar. Saya tengok result SPM ni, lalu depan saya sekali je, saya dah tahu anda boleh masuk universiti ataupun tidak, anda boleh masuk pusat pendidikan tinggi ataupun tidak. Kerana apa? Kerana kita tengok kepada grade-grade yang memang confirm dia telah selamat apabila mendapat grade-grade tertentu atau kepujian dalam subjek-subjek tertentu. Yang ni saya akan bincang sebentar lagi, grade selamat untuk anda lepas menyambung pengajian selepas SPM. Sebab anak-anak sekalian, anak pelajar sekalian, berjaya dalam SPM sebenarnya bukan kita boleh pergi luar negara, tak semestinya. Berjaya dalam SPM bukan kerana kita masuk universiti itu terkemuka ke. Berjaya dalam SPM bukan kerana kita boleh buat diploma. Berjaya dalam SPM bukan kerana kita boleh buat asasi. Berjaya dalam SPM sebenarnya very simple. Berjaya dalam SPM, definisi yang saya nak bagi kepada anak-anak ialah apabila anda mendapat keputusan atau result SPM nanti, result itu, keputusan itu boleh digunakan untuk anda menyambung ke pengajian anda ke peringkat yang lebih tinggi. Maka bagi saya, itu sudah pun berjaya dalam SPM. Bagi saya, itu sudah pun berjaya dalam SPM. Okey, anak-anak sekalian. Begitu juga ramai di antara pelajar yang tidak tahu tentang kursus-kursus yang tawar di pusat pendidikan tinggi. Tentang kursus-kursus ini, insya-Allah kita akan bincang dalam fasa yang kedua nanti. Okey, fasa pertama mungkin kita tak sempat. Okay, sebab kita ada masa lebih kurang 1 jam atau 1 jam lebih saja. Kita akan tengok dalam fasa kedua nanti bila kita bincangkan tentang kursus-kursus yang ditawarkan dan juga peluang-peluang yang ada dalam universiti nanti. Okey anak, ini anda. Paparan ini tunjukkan anda apa anda nak jadi. Anda perlu berfikir sekarang. Saya go through pelan-pelan. Actuaries apa dia? Ini bidang sains actuary. Bidang yang mengaplikasikan matematik. Anda daripada pelajar aliran sains atau anda daripada pelajar aliran pengurusan, tidak ada masalah. Janji anda mengambil matematik, dan kalau ada matematik tambahan itu lagi advantage untuk anda. Bidang sains aktuari adalah bidang membuat pelan-pelan pemasaran, terutama dalam syarikat insurans. Okey. Untuk anda membuat pelan-pelan pemasaran, plan A, plan B dan sebagainya, dan anda akan bekerja dengan syarikat insurans atau institusi keuangan. Okey. Kemudian bidang farmasi, contoh di sini untuk pelajar aliran sains, terutamanya mengambil kimia dan biologi. Polis. Okey, tidak ada bidang polis ya sebenarnya. Okey. Anda boleh join jabatan polis dengan ijazah yang anda ada, walau ijazah apa sekalipun. Biasanya insya-Allah anda boleh memohon untuk menjadi pegawai polis.
Begitu juga dengan bidang land survey atau juru ukur. Okey, bidang-bidang lain. Kita ada satu lagi, kita ada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia untuk membolehkan anda ya melanjutkan pelajaran dalam bidang apa pun yang anda inginkan ya. Biasanya dia ada menawarkan beberapa bidang di situ seperti bidang kejuruteraan, perubatan, strategi pengurusan, peperangan dan sebagainya. Di UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Mungkin anda yang berminat untuk berniaga, okey, anda sebenarnya berniaga tidak bermakna kita boleh sambung dalam bidang-bidang yang pengusaha perniagaan dan sebagainya. Sebenarnya anda buatlah bidang-bidang profesional apapun, anda end dengan membuka company sendiri, biasanya insya-Allah anda akan boleh menjadi seorang businessman. Okey, ramai yang kata businessman ni boleh jadi kaya, tapi kena hati-hati ya. Dia mengikut perkembangan semasa juga. Okey, yang kaya pun banyak. Contohnya dalam keadaan sekarang apabila berlakunya lockdown, PKP, ramai peniaga-peniaga atau ramai company-company yang tak boleh beroperasi ya. Ini memberikan kesan yang sangat berat, yang sangat besar kepada mereka yang terlibat. Okey, mungkin anda minat dalam saham, okey, ada bidang ya yang boleh anda sambung, iaitu berkenaan dengan analisa pelaburan saham. Ada diploma analisa pelaburan saham ya. Atau bidang sains komputer, okey, untuk anda mungkin menjadi pakar komputer, okey, ataupun IT nanti. Atau begitu juga kalau anda berminat dalam bidang pendidikan, okey, anda boleh nanti melanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan. Ada tawaran daripada IPG, Institut Perguruan, okay, Institut Perguruan, Institut Pendidikan Guru, okay, untuk anda menjadi guru siswazah, atau anda boleh masuk ke benda-benda IPT secara terus untuk membuat bidang pendidikan, sama ada melalui diploma ataupun selepas anda tamat diploma anda sambung, atau anda masuk ke terus melalui program-program persediaan seperti asasi atau matrikulasi. Begitu juga bidang lain yang agak bagus, okey, seperti bidang undang-undang, okey, bidang undang-undang, beberapa pusat pengajian tinggi kita ada menawarkan bidang undang-undang, ada di peringkat diploma pun ada dan di peringkat persediaan ijazah pun ada. Okey. Mungkin ada di antara anda yang minat bidang perubatan untuk mereka yang dalam bidang sains aliran sains. Okey. Macam bidang undang-undang tadi, tidak bermakna pelajar aliran sains tak boleh ya. Pelajar aliran sains boleh, sebab utamaan untuk bidang undang-undang adalah subjek bahasa Melayu dan subjek bahasa Inggeris. Ditambah dengan sedikit kegunaan subjek sejarah di situ, dan anda dah boleh menceburi bidang perundangan ini. Okey, untuk bidang perubatan, anda mestilah seorang pelajar aliran sains yang mengambil fizik, kimia dan biologi. Semua tiga subjek itu adalah subjek yang diperlukan. Begitu juga dengan subjek matematik tambahan diperlukan untuk bidang perubatan. Kemudian bidang pilot, okey, bidang pilot ataupun juruterbang, okey, ini tidak ada universiti yang menawarkan bidang pilot atau juruterbang. Anda kena masuk ke mana-mana akademi penerbangan, ataupun nanti anda perlu untuk memohon untuk masuk melalui pembiayaan daripada agensi-agensi penerbangan, syarikat-syarikat penerbangan seperti Malaysian Airlines System, ataupun mungkin dari AirAsia dan sebagainya. Ini kita akan bincangkan dalam siri kedua insya-Allah apabila kita membincangkan soal melanjutkan pelajaran bidang-bidang pengajian dan di mana nanti. Okey, bidang kejuruteraan ada bidang yang juga banyak. Okey, bolehkah nak jadi engineer? Okey, ini yang menarik berkenaan dengan engineer ini. Kerana tidak semestinya anda daripada pelajar aliran sains yang mengambil fizik kimia yang boleh membuat bidang kejuruteraan. Anda daripada aliran biasa yang tidak mengambil subjek fizik kimia pun boleh untuk melakukan pelajaran dalam bidang kejuruteraan, kerana anda ada subjek sains dan subjek matematik di situ, teras. Masih boleh untuk sambung belajar di peringkat diploma terlebih dahulu, kemudian anda boleh sambung ke peringkat ijazah. Ini adalah satu benda yang menjadi kadang-kadang dilema ya. Apabila pertentangan pendapat, pertentangan keinginan daripada anda, ibu bapa dan juga
ibu dan juga bapa. Contoh dari sinilah bapa suruh jadi arkitek sebab anda mengambil subjek pendidikan seni visual. Tapi mak suruh jadi accountant sebab anda mungkin juga mengambil subjek perniagaan. Okey, anda boleh gunakan subjek perniagaan itu untuk masuk ke bidang pengurusan seperti perakaunan pun, dan anda boleh guna subjek pendidikan seni visual untuk bidang-bidang seni seperti architecture. Jadi kadang-kadang pertelingkahan atau perbezaan keinginan di antara ibu bapa kita. Di sini nanti anda perlu berbincang dengan elok-elok dengan ibu bapa. Okey, tunjukkan bahawa anda minat bidang anda, tunjukkan kekuatan bidang anda, dan saya rasa insya-Allah ibu bapa akan boleh untuk bertolak ansur dengan anda. Okey, jangan ketepikan ibu bapa. Okey, mereka adalah manusia paling agung dalam hidup anda dan anda perlu menerima pandangan dan pendapat mereka supaya anda endingnya supaya anda pun happy, ibu bapa pun happy dengan apa yang mereka inginkan. Okey, jangan kita ikut kita saja dan ibu bapa kita akhirnya muka masam tak seronok. Okey, para pelajar sekalian. Saya akan pergi kepada level. Okey, kepada level selepas SPM. Ini wajib diketahui oleh setiap pelajar tingkatan 5 atau SPM. Okey, tanpa mengetahui level ini, anda sukar untuk meletakkan sasaran untuk nak combinekan subjek anda nanti kalau anda tak faham. Okey, anda perlu faham betul-betul tentang level ini. Okey, supaya nanti bila saya sebut juga, boleh melakukan pelajaran di peringkat diploma. Anda dah dapat bayangkan diploma tu macam mana. Boleh sambung ke peringkat foundation. Anda tahu foundation tu apa. Boleh sambung ke peringkat matrikulasi, asasi. Anda tahu level tu apa. Bila saya sebut pra-diploma, anda pun tahu pra-diploma tu apa dia. Bila saya sebut sijil, sijil tu macam mana. Macam mana flow bersijil boleh digunakan sehingga anda boleh dapat segulung ijazah. Yang ni kena faham betul-betul. Okey, anda kena perlu faham betul-betul. Okey, yang pertama saya nak sebut sini berkenaan dengan ijazah. Semua orang ingin masuk universiti dan memiliki segulung ijazah. Okay, anda boleh lihat dalam slide apa ni yang ada dipaparkan, okey, yang dekat orang melompat tu. Ijazah yang kita masukkan ialah ijazah sarjana muda. Ini yang orang kata belajar sampai dapat ijazah. Belajar sampai dapat ijazah. Okey. Ijazah yang dimasukkan adalah ijazah sarjana muda ataupun kita kenali sebagai first degree ataupun kita kenali sebagai bachelor. Kalau Universiti Putra Malaysia dia gunakan perkataan bachelor. Kalau di Amerika sistem dia menggunakan perkataan bachelor. Okey, tapi kebanyakan universiti di Malaysia menggunakan ijazah sarjana muda. Menggunakan ijazah sarjana muda, dan inilah yang kita katakan semua orang mengidam untuk mendapat segulung ijazah, iaitu ijazah sarjana muda. Okey, anak-anak pelajar sekalian, bolehkah seseorang itu selepas SPM terus masuk universiti dan buat ijazah? Tak boleh. Selepas SPM untuk kita buat ijazah, kita kena masuk ke program persediaan terlebih dahulu. Selama 1 atau 2 tahun mungkin. Antara program persediaan itu, okey, kalau dalam slide tu yang ada di atas tu, atas ijazah tu, sama ada yang pertama foundation, atau melalui matrikulasi, atau asasi, ataupun mungkin anda boleh melalui tingkatan 6 atau melalui STPM. Selepas persediaan di situ, baru boleh buat ijazah. Okey, yang pertama saya nak terangkan tentang foundation. Foundation adalah program persediaan untuk melakukan pelajaran ke luar negara biasanya. Pernah mendengar, anda mungkin pernah mendengar perkataan A-level. A-level adalah persediaan dalam negara untuk membuat persediaan bagi melanjutkan pelajaran ke United Kingdom atau sebut ke England ataupun negara-negara yang terima A-level. Biasanya negara-negara yang terima A-level negara
jajahan yang pernah dijajah oleh British macam India, macam kita negara kita pun Malaysia, selepas kita buat A-level tu kita tak dapat pergi ke England, tak dapat pergi ke United Kingdom, kita boleh sambung dalam negara di Malaysia. Semua universiti di Malaysia menerima persediaan A-level itu untuk kita buat ijazah. Okey, antaranya A-level yang lainnya yang mungkin kita akan jumpa ialah International Baccalaureate atau IB. Yang lain tu mungkin program-program pre-Rusia, mungkin program-program pre-Germany, atau mungkin pre-Perancis, pre-Korea, dan macam-macam lagi lah. Atau kita mungkin pernah mendengar Australia Matriculation atau AUSMAT, pre-Canada program, American Degree Foundation program. Kesemua itu adalah persediaan untuk ke negara-negara yang berkaitan dengan program foundation itu ditawarkan. Okey, biasanya untuk level foundation ni 1 hingga 2 tahun dan dia memerlukan syarat yang agak tinggi. Kalau kita lihatlah, kalau untuk abang-abang kakak yang baru lepas SPM, baru dapat lulusan sebelum ni, mereka akan memohon program foundation seperti program YTP MARA. YTP stand for Young Talent Development Program. MARA keluar negara, dan juga ada di antaranya adalah dalam negara, di mana dia memerlukan sama ada kita mendapat 8A tolak sekurang-kurangnya ataupun 7A tolak sekurang-kurangnya. Ini contoh. Foundation memerlukan syarat yang agak tinggi. Kalau syarikat-syarikat swasta, penaja swasta, biasanya dia akan minta straight A, 9A. Selalunya sama ada 9A penuh atau 9A tolak. Okey, untuk penaja yang besar-besar seperti Petronas, Tenaga Nasional dan sebagainya. Okey, Shell, Sarawak Shell, Pemodalan Nasional Berhad, Bank Negara dan sebagainya, mereka akan minta straight A dalam SPM biasanya. Ini untuk kita buat foundation sebelum kita melanjutkan pelajaran ke luar negara. Kemudian level yang kedua dalam persediaan ini ialah asasi. Asasi adalah program biasanya dalam negara, persediaan untuk dalam negara. Asasi adalah hak universiti. Hak universiti maksudnya asasi sains UC Melaya, asasi sains Universiti Malaysia Sabah, asasi sains hayat Universiti Malaysia Sarawak, macam itulah asasi. Asasi sains UIA, asasi kejuruteraan UIA, asasi sains sosial UIA, asasi sains pertanian UPM. Dia adalah hak universiti. Maksudnya program asasi itu kalau kita buat, kita akan masuk universiti tersebut. Bermakna kita pun dah tahu universiti. Kebanyakanlah program asasi ini kita dah tahu universiti, dan ada di antaranya kita dah tahu kos pun. Contohnya asasi kejuruteraan, memang untuk buat kejuruteraan, tapi tak tahu lagi kejuruteraan apa. Okey, agak umum. Tambah-tambah kalau asasi itu asasi sains, belum lagi tahu kita asasi apa. Okey, kemudian selain daripada program asasi yang hak universiti, persediaan untuk buat ijazah juga kita ada program matrikulasi. Program matrikulasi ini ada yang 2 semester atau 1 tahun, ataupun yang 2 tahun 4 semester. Tengok keupayaan kita. Biasanya yang rata-rata yang paling ramai adalah yang matrikulasi 2 semester atau 1 tahun. Matrikulasi ini adalah matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dia ada 17 kampus matrikulasi seluruh Malaysia. Okey, 15 Kementerian Pendidikan punya, dan 2 lagi kampus matrikulasi buat di Kolej Mara, iaitu Kolej Mara Kuala Nerang dan juga Kolej Mara Ulip. Yang ini MARA punya, tetapi menjalankan program Kementerian Pendidikan. Tumpang dekat situ. Okey, so daripada selepas matrikulasi sama ada 1 tahun atau mungkin yang 2 tahun yang matrikulasi, kita akan boleh memilih untuk masuk ke mana-mana universiti, sama ada Institut Pendidikan Tinggi Awam, Universiti Awam, UA, ataupun boleh juga untuk kita mohon masuk ke universiti swasta. Tetapi biasanya lulusan atau lepasan matrikulasi ini akan masuk ke Universiti Awam. Okey, akan masuk ke mana-mana 20 universiti awam yang ada biasanya. Okey. Dan dalam level matrikulasi ini, kita akan bincang dalam fasa kedua nanti, dia ada 4 level, ada 4 jenis, iaitu matrik perakaunan, matrik perakaunan profesional, matrik teknikal dan kejuruteraan, dan juga matrikulasi perakaunan sendiri. Okey, matrikulasi sains, matrikulasi sains, dia ada 4 kategori. Okey, kemudian last sekali persediaan untuk buat ijazah adalah through atau melalui STPM. Anak-anak pelajar lepas SPM naik ke tingkatan 6 di sekolah anda atau di sekolah-sekolah mana yang anda ingin naik ke tingkatan 6, anda mengambil STPM selama 1 tahun setengah. Kena mendapat kelulusan yang memuaskan, anda boleh sambung ke peringkat ijazah di mana-mana universiti, sama ada universiti kerajaan atau universiti awam ataupun universiti swasta yang ada.
Okey, itu level pertama yang kita boleh gunakan untuk kita sambung pengajian kita selepas SPM, iaitu program persediaan ijazah. Level yang kedua ialah level diploma. Tak semua orang akan mampu untuk masuk ke foundation. Tak semua orang akan mampu untuk masuk ke asasi. Tak semua orang akan mampu untuk masuk ke lagi program matrikulasi. Sebab apa? Sebab syarat untuk foundation itu paling tinggi. Syarat untuk asasi pun tinggi. Biasanya asasi dan matrikulasi lebih kurang lah. Hampir sama dia punya syaratnya. Okey. Biasanya matrikulasi dan asasi memerlukan kita mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian. Itu minimum 6 kepujian. Dan ada juga stand dia letakkan syarat mesti dah dapat C, sekurang-kurangnya B dalam subjek tertentu dan juga mungkin A dalam subjek tertentu. Biasanya, purhatanya, program asasi ini meletakkan 6B dan ke atas. Dan matrikulasi biasanya 6B atau C dan ke atas. Syaratnya agak tinggi. Jadi biasanya pelajar-pelajar mendapat straight A, pelajar-pelajar dapat 8A, 9A atau 7A, biasanya akan memohon ke program asasi atau matrikulasi ini. Okey, kita pergi pada level diploma. Level diploma ini adalah level yang sederhana. Okey, level yang sederhana di mana pelajar akan masuk selepas SPM menggunakan result SPM, kemudian buat diploma. Paling tinggi program diploma adalah 3 tahun dan paling rendah program diploma adalah 2 tahun ataupun ada di antaranya 2 tahun setengah. Tengok institusi, tengok tempat-tempat mana. Okey, biasanya kalau institusi awam diplomanya adalah 3 tahun dan anda perlu tahu tak semua universiti awam ada menamakan program diploma. Hanya universiti-universiti tertentu saja. Nanti kita akan bincang dalam fasa kedua nanti. Okey? Tapi kalau MARA punya program, okey, MARA ada melalui College Profesional MARA, okey, dia menamakan diplomanya hanya 2 tahun setengah ataupun 2 tahun saja. Lepas tu anda boleh sambung ke peringkat ijazah. Okey, ini kita akan bincang dalam fasa kedua nanti. Okey, diploma biasanya diperlukan, okey, result yang sederhana, biasanya pelajar mendapat mungkin sedikit A, mendapat beberapa B atau C, mungkin ada juga 1, 2 D ke, okey, untuk memohon. Sebab syarat diploma biasanya dia akan minta sekurang-kurangnya 5 kepujian, maknanya 5C dalam subjek tertentu, ataupun ada tempat yang minta 4C saja, 4 kepujian, dan ada juga tempat yang minta hanya 3C, 3 kepujian saja. Tengok tempat dan tengok bidang pengajian. Okey, tetapi anak-anak pelajar sekalian, walau bagaimanapun ada di antara pelajar yang mendapat banyak A, bilangan banyak A, tetapi dia memohon untuk masuk ke program diploma. Mengapa? Sudah tentu menjadi tanda tanya ya. Mengapa pelajar 7A, mengapa pelajar 8A, mengapa ada pelajar 9A? Dia layak untuk foundation, dia layak untuk asasi, tapi dia hanya masuk melalui program diploma. Kemungkinan ada 2 sebab. Yang pertama, pelajar yang cemerlang dapat banyak A, tapi buat diploma. Sedangkan syarat diploma hanya 3 kepujian, hanya 4 kepujian, hanya 5 kepujian, hanya 5C, hanya 4C. Sekurang-kurangnya. Tapi dia dapat 9A, dia dapat 8A. Dia mohon diploma sebab apa? Yang pertama, kerana diploma ni, dia dah tahu universiti, dia dah tahu bidang pengajian. Contoh, pelajar ini dapat 8A. Dia minat nak buat diploma kejuruteraan elektrik. Di mana? Di UiTM. Maka dia terus memohon diploma kejuruteraan elektrik UiTM. Bermakna kalau dia dapat, confirm dia buat diploma kejuruteraan elektrik di UiTM. Tapi kalau dia masuk melalui program asasi atau matrikulasi, yang pertama mungkin asasi kejuruteraan UiTM. Dia hanya masuk, dia hanya tahu UiTM kejuruteraan tapi belum tahu kejuruteraan apa. Apatah lagi kalau asasi itu berbentuk lagi umum. Asasi sains fizikal, asasi sains hayat atau asasi sains. Belum tentu lagi bidang apa yang dia akan dapat dan universiti mana dia akan dapat. Contohnya melalui program matrikulasi, contohnya kan. Matrikulasi ini dia lebih umum pada masa asasinya. Dia hanya asasi sains, asasi perakaunan atau asasi teknikal. Okey, bidang tersebut. Tapi untuk universiti, selepas tamat 2 tahun, 2 semester biasanya, anda akan mula memilih untuk pergi ke mana-mana universiti. Kadang-kadang ini juga ada keuntungannya. Contohnya pelajar yang belum tahu lagi nak pergi universiti mana, dia ada ruang masa untuk berfikir selama 2 semester
universiti mana yang dia boleh nak masuk nanti dalam bidang-bidang yang dia kenaki. Dia ada pro and con dia. Okey, cuma yang diploma yang pertama, pelajar tu sebab nak masuk sebab dia dah tahu bidang apa. Okey. Yang kedua, kadang-kadang ada pelajar ni, dia dapat result yang bagus. Tapi dia nak mohon diploma sebab apa? Sebab diploma ni, selepas diploma dia dah boleh bekerja. Kalau kita tengok dalam paparan itu, lepas diploma dah boleh bekerja. Atau lepas diploma boleh sambung terus buat ijazah. Atau lepas diploma bekerja dulu beberapa tahun, kemudian sambung pula buat ijazah. Boleh. Tapi biasanya pelajar yang result bagus nak buat diploma, kadang-kadang sebab dia nak bekerja awal. Dalam tempoh 2 tahun, 2 tahun setengah tamat diploma atau 3 tahun paling lewat, dia dah boleh bekerja dengan gaji lebih kurang RM2,000. Sebab apa? Sebab mungkin kerana dia anak orang susah. Okey, dia nak bantu ibu bapa dia untuk membiayai pengajian adik-adik yang masih kecil di sekolah. Jadi dia masuk buat diploma dan dia bekerja, dapat pendapatan, dia tanggung adik-adik dia untuk sekolah. Kemudian selepas dia bekerja 4-5 tahun mungkin, adik-adik dah tamat sekolah, adik-adik dah lepas sekolah, dia akan sambung untuk buat ijazah sama ada secara full time atau secara part time. Tidak ada masalah. Sistem universiti, sistem IPT ni tak ada masalah. Ada yang sepenuh masa, ada yang separuh masa. Tapi biasanya pelajar lepas SPM akan buat sepenuh masa lah. Okay, kecuali selepas tu anda bekerja, barulah anda akan berhenti kerja atau anda mungkin part time dan anda sambung untuk pengajian seterusnya. Okey, kemudian level sebelum diploma. Okey, level diploma ni biasanya dia perlukan kepujian dalam bahasa Melayu, kepujian dalam matematik ataupun dan juga bahasa Inggeris, atau kepujian bahasa Inggeris atau matematik, atau kepujian matematik dan bahasa Inggeris. Tengok tempat. Tapi walau bagaimanapun untuk level diploma ni bahasa Melayu adalah compulsory untuk dapat sekurang-kurangnya C. Okey. Kalaulah pelajar tidak mendapat kepujian dalam bahasa Inggeris dan matematik nanti, maka anda sukar untuk buat program diploma. Kecuali adalah kolej-kolej tertentu yang tak berapa popular contohnya, yang menawarkan yang boleh masuk. Biasanya pelajar diberi peluang untuk membuat pra-diploma. Pra-diploma selama 6 bulan. Pra-diploma ditawarkan untuk UiTM ya, di UiTM sama ada pra-diploma perdagangan atau pra-diploma sains. Selama 6 bulan, selepas itu anda boleh sambung ke program-program diploma dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan untuk lagi 3 tahun. Jadi di 3 tahun setengah lah. Okey, walau bagaimanapun di MARA, di Kolej Profesional MARA, sekiranya anda tidak kepujian bahasa Inggeris, anda nak masuk buat diploma, anda perlu membuat IEP program. Intensive English Program. Okey, selama 3 bulan. Kemudian selepas itu anda akan sambung ke program diploma di Kolej Profesional MARA. Okey, dia menyediakan ruang untuk anda yang tak kepujian bahasa Inggeris biasanya untuk anda buat persediaan terlebih dahulu. Tapi walau bagaimanapun ada diploma yang anda boleh masuk tanpa kepujian bahasa Inggeris. Okey, di UiTM pun ada temu bidang-bidang seni apa semua tu ada. Okey, dan tempat-tempat lain pun ada tempat yang you boleh masuk. Jadi ada banyak program di politeknik boleh masuk tanpa kepujian bahasa Inggeris. Tetapi tengok bidang pengajian. Tengok bidang pengajian. Tak semua you boleh masuk kalau you tak kepujian bahasa Inggeris. Bermakna terhad. Jadi kalau nak selamat, bahasa Inggeris kepujian, matematik kepujian, bahasa Melayu kepujian, 3 tu kepujian, ditambah dengan 2 kepujian subjek lain, anda pun dah selamat sebenarnya. Okey, kemudian level yang seterusnya, yang paling rendah sekali lepas SPM adalah sijil. Sijil ni, kalau anda ingin menyambung pengajian, sebaik-baiknya anda cari sijil yang 2 tahun biasanya. Yang levelnya adalah SKM 3 biasanya, sebab selepas itu anda boleh sambung ke diploma. Okey, tak apa sijil pun. Okey, kalau anda buat sijil pun, cuma tempoh masa untuk anda sambung tu nanti sampai untuk buat ijazah, contohnya kalau anda berminat untuk sampai ke ijazah tu agak lambat sikit. Sijil 2 tahun. Lepas sijil sambung pula diploma. Okey, 3 tahun katakan ataupun 2 tahun setengah. Selepas diploma tu tamat, okey, dah jadi berapa tahun dah? 4 tahun setengah ataupun 5 tahun baru anda akan masuk buat ijazah. Tetapi anak-anak pelajar perlu faham ya. Kalau kita dah ada diploma, kemudian kita nak sambung ke peringkat ijazah, semua diploma boleh sambung ke ijazah. Asalkan kita ada diploma, kita dah boleh sambung ke ijazah sama ada universiti awam ataupun universiti swasta. Tak kisah. Okey? Nak tentukan universiti awam, universiti swasta ni biasanya dia bergantung kepada pointer diploma kita. Biasanya untuk masuk universiti awam ni, poin kita tu kena dapat 3.0 ke atas lah. Okey?
Okey, so daripada diploma nak sambung ke ijazah, kalau tadi selepas foundation atau selepas matrikulasi atau selepas asasi, dia sambung buat ijazah, dia perlukan masa 4 tahun untuk buat ijazah. Masa di matrikulasi atau asasi lebih kurang setahun, menjadikan ia 5 tahun. Okey, tapi kalau dia lepas diploma, biasanya dia dah ada diploma, dia masuk buat ijazah. Kalau bidang pengajian dalam diploma tu sama dengan ijazah yang dia nak buat tu, maka ia akan dapat transfer credit atau exemption dalam subjek yang mungkin masa diploma dia dah ambil, ditawarkan lagi masa ijazah sebab bidangnya sama, dia dah tak perlu ambil. Akhirnya ijazahnya menjadi lebih kurang 3 tahun. Malah ada tempat universiti yang dia hanya perlu menyelesaikan dalam 2 tahun setengah saja. Tak sampai 3 tahun pun. Sebab apa? Berlakunya transfer kredit. Okey? Jadi akhirnya sama ada pelajar itu masuk asasi matrikulasi, kemudian dia buat ijazah, dengan dia buat diploma dulu, kemudian dia buat ijazah, tempoh pengajiannya lebih kurang sama. Kalau nak lebih pun, yang masuk melalui diploma tu mungkin lebih setahun macam tu. Biasanya setahun ataupun 2 tahun paling tinggilah. Okey? Ada di antaranya lebih 6 bulan saja. Sebab apa? Sebab tambah-tambah masa diploma tu, diploma yang 2 tahun atau 2 tahun setengah seperti yang Kolej Profesional Mara tawarkan. Bukan bermakna dia buat singkat. Tak. Sebenarnya dia potong cuti semester dipendekkan. Kalau di tempat lain 3 tahun tu maksudnya cutinya panjang semester, mungkin 2 bulan lebih atau hampir 3 bulan. Tapi kalau yang 2 tahun diplomanya atau 2 tahun setengah, cutinya dipendekkan. Mungkin cuti semester orang cuti dekat 3 bulan, depa cuti 2 minggu saja. Cuti tak banyak, tapi cepat habis. Okey, dia compactkan. Okey, itu levelnya. Okey, levelnya. Jadi apabila kita nanti tamat di peringkat universiti, kita semua dah ada ijazah. Setiap orang yang memiliki ijazah, dia boleh sambunglah untuk nak buat ijazah sarjana. Jadi ijazah sarjana muda, dia boleh sambung ke ijazah sarjana ataupun ijazah master. Dan setiap orang yang ada master, dia boleh sambung untuk buat PhD dan mendapat gelaran title sebagai doktor lah. Tak kira bidang apa, bukan saja bidang perubatan dapat title doktor ya. Bidang-bidang sastra, bidang-bidang seni, bidang-bidang apapun bila you buat PhD, anda akan diberi title doktor. Okey, itu adalah gelaran yang diberikan setiap orang yang ada ijazah doktor falsafah atau PhD. Okey, para sekalian, kita akan move sekarang, kita akan pergi kepada aliran pengajian Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad, iaitu aliran pengajian di sekolah anda. Okey, sebab apa kita perlukan untuk melihat aliran pengajian di sekolah anda ini? Sebab saya dah mula nak berbincang berkenaan the subject combination, kepentingan subjek. Pertama sekali kita akan tengok 8 aliran yang ada yang telah pun anda ceburi atau di mana anda sedang belajar sekarang. Okey, saya berhadapan dengan anak-anak Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad, Kuala Nerang, Tingkatan 5 dalam aliran masing-masing. Okay, saya dah dapat makluman daripada kaunselor anda berkenaan dengan aliran-aliran itu, dan saya pun memang selalu setiap tahun saya akan buat taklimat ini bersama dengan para pelajar Tingkatan 5 di Sekolah Menengah Datuk Syed Ahmad, dan saya pun dah tahulah sebenarnya juga tentang aliran ini. Ada 8 aliran, iaitu 2 daripada aliran sains dan 6 lagi daripada aliran yang bukan sains. Aliran pengurusan yang kita panggil aliran sains sosial, dan juga yang kita panggil aliran seni ya. Okey, cuba kita lihat. Saya akan terangkan kedudukan aliran ini dan anda cuba faham betul-betul tentang kegunaan subjek, the subject combination untuk anda sambung belajar. Cuba kita tengok yang pertama. Saya pergi go through kepada satu-satu aliran, tetapi walau bagaimanapun semasa saya sedang menerangkan tentang aliran ini, walaupun ini adalah aliran sains yang mula-mula sekali, tetapi pelajar aliran bukan sains pun tolong dengar. Sebab apa? Sebab anda juga berkongsi mata pelajaran teras. Okey? Sebab bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan agama Islam atau moral, matematik, anda berkongsi. 5 subjek ni anda berkongsi. Walaupun anda di aliran sains, anda di aliran pengurusan, 5 ini berkongsi. Cuma pelajar bukan sains ditambah satu lagi teras, iaitu subjek apa? Subjek sains. Okey. Cuba kita lihat aliran yang pertama. Okey, option ini dipanggil aliran sains tulen ya, aliran sains tulen, di mana subjek elektifnya ada 4, iaitu fizik, kimia, bio dan matematik tambahan. Okey, kalau kita lihat di sini, subjek teras untuk pelajar aliran sains ini ada 5,
iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan agama Islam dan matematik moden atau matematik teras. Okey? Jadi kesemua subjek-subjek ini sebenarnya berguna atau sangat bermanfaat, tak kira dia teras, tak kira dia elektif, untuk memberi ruang dan peluang untuk anda sambung belajar selepas SPM. Anda kena faham betul-betul. Okey, sekarang saya nak sentuh dengan subjek yang pertama, subjek bahasa Melayu. Subjek bahasa Melayu adalah subjek yang sangat perlu untuk anda mendapat sekurang-kurangnya C, iaitu kepujian. Kerana subjek bahasa Melayu diperlukan untuk anda mendapat sekurang-kurangnya C itu untuk membolehkan anda melanjutkan pelajaran sekurang-kurangnya di peringkat diploma di IPTA atau Universiti Awam. Sekiranya anda dapat D atau E dalam subjek bahasa Melayu, maka anda tidak boleh untuk memohon program IPTA atau Universiti Awam walaupun di peringkat diploma. Sebab itu keperluan atau syarat universiti. Syarat universiti iaitu kepujian, 3 kepujian diminta, iaitu yang pertama adalah bahasa Melayu. Okey, itu bahasa Melayu. Begitu juga kalau anda tak kepujian bahasa Melayu, besok bila anda dah dapat ijazah pun, anda dah ada diploma pun, anda nak mohon pekerjaan, mohon pekerjaan untuk bekerja dengan government atau kerajaan, dia tetap walaupun anda memiliki ijazah dalam bidang apapun, dia tetap untuk meminta result SPM, iaitu kepujian dalam bahasa Melayu di peringkat SPM. Jadi bahasa Melayu ini sangat penting. Okey. Sebelum saya pergi lebih lanjut tentang subjek-subjek lain, saya ingin menerangkan berkenaan dengan 3 subjek keramat dalam untuk menyokong pelajaran sekurangnya diploma dan ke atas, iaitu subjek bahasa Melayu, subjek bahasa Inggeris dan subjek matematik. Ketiga-tiga subjek ini adalah subjek teras. Anda sebaik-baiknya mendapat kepujian ketiga-tiga subjek ini. Kalau anda dapat kepujian ketiga-tiga subjek ini, maka ruang dan peluang anda untuk melanjutkan pelajaran sekurang-kurangnya di peringkat diploma sudah selamat. Cuma perlu diikuti oleh 1 atau 2 kepujian subjek lain sahaja lagi. Sebab itu saya kata tadi, kalau result SPM datang kepada saya akan tengok sekali lalu, saya dah tahu dah layak tak layak sambung belajar. Saya akan tengok yang pertama BM. BM dapat C dan ke atas. Alhamdulillah, selamat. Bahasa Inggeris dapat C dan ke atas. Alhamdulillah, selamat. Matematik teras, tengok dapat C dan ke atas. Selamat. 1-2 subjek lagi, biasanya tak ada. Takkan pendidikan agama Islam tak boleh dapat kepujian. Takkan moral tak boleh dapat kepujian. Okey, so tak ada masalah. Okey, subjek sains lagi yang ada. Subjek sejarah lagi yang ada. Okey, so selamatlah. Itu tak kira subjek elektif lagi. Berapa banyak yang dia boleh dapat C dan ke atas. Rupanya untuk sambung ke diploma dah, peringkat diploma dah pun lepas. Okey, jadi bermakna sekarang ni anak-anak pelajar kena faham betul-betul. Daripada 9 atau 8 subjek yang diambil nanti, BM, BI, matematik, teras. Buatlah by hook or by crook, buatlah yang terbaik bagi dapat C, maka anak-anak sudah akan selamat. Kalau mana-mana daripada 3 subjek ni dapat D, sudah ada masalah di situ. Kita dah, ruang dan peluang kita dah menjadi kurang, sangat kurang pada masa itu. Yang ni saya nak terangkan kemudian selepas ini, kurangnya di mana, dekat mana, masalahnya macam mana. Jadi, poin yang pertama adalah BM, BI, Maths teras mesti sekurang-kurangnya C. Kalau dapat A, Alhamdulillah lah. A plus lagi lah baik. Okey, tapi cut off grade yang ditentukan untuk sambung belajar adalah sekurang-kurangnya kepujian, iaitu C. Okey, kita tengok aliran ini. Aliran ini adalah aliran sains, mengambil matematik tambahan, layak untuk mohon ke program matrikulasi. Sama ada matrik sains pun boleh, matrik perakaunan pun boleh, matrik teknikal atau kejuruteraan pun boleh. Tidak ada masalah, matrikulasi lah. Okey. Cuma kita lihat di sini, level tadi diploma dengan persediaan ijazah atau matrikulasi atau asasi. Saya ingin terangkan di sini sikit untuk pelajar aliran sains. Okey. Fizik, kimia, bio adalah subjek sains. Daripada 3 subjek ini, anak-anak pelajar perlu mendapat sekurang-kurangnya 2 daripada 3 ini kepujian untuk lepas sambung belajar dalam program sains atau teknikal. Teknikal means macam kejuruteraan, teknologi, okey, sains komputer macam tu. Kalau sains ni macam perubatan, farmasi,
Okey, bioteknologi itu bidang-bidang sains. Okey. Kalau bidang teknikal ni macam kejuruteraan dan sebagainya. Okey. Fizik, kimia, biologi daripada 3 subjek ni, 2 daripada 3 ini mesti mendapat sekurang-kurangnya C untuk lepas sambung ke program persediaan ijazah seperti matrikulasi atau asasi dalam bidang sains atau teknikal. Okey, faham betul-betul ya? Daripada 3 subjek fizik, kimia, bio, mesti 2 daripada 3 subjek itu dapat sekurang-kurangnya C untuk sambung peringkat persediaan ijazah seperti asasi atau matrikulasi dan ditambah dengan kepujian juga sekurang-kurangnya C dalam subjek matematik tambahan. Okey, fizik, kimia, bio pilih 2 daripada 3 tu dan admit C. Biasanya daripada 3 subjek tersebut, fizik, kimia, bio, kimia tetap. Sebab kombinasinya kimia, fizik atau kimia, bio. Jarang. Boleh kita tak ada lah dia nak fizik dengan bio. Jadi, by hook or by crook, kimia is compulsory. Wajib sama ada kimia, fizik atau kimia, bio. Tapi kalau dapat ketiga-tiga tu, cantik, C dan ke atas, alhamdulillah lah. Tapi, minimum yang saya sebut, 2 daripada 3, mestilah C sama ada kimia, fizik atau kimia, bio. Kimia is compulsory. Penting kimia ya, jangan main-main. Kalau nak buat bidang sains lah dan bidang teknikal. Sebab kalau nak buat bidang kejuruteraan, teknikal, dia nak kimia dengan fizik. Kalau nak buat bidang perubatan, farmasi, dia nak kimia dengan bio. AdMed tetap. Sebab bila masuk persediaan ijazah dalam bidang sains dan teknikal, AdMed itu sangat diperlukan. Okey, anak-anak sekalian. Pelajar aliran ini juga, kalau dia tak mau buat dalam bidang sains dan teknikal, dia boleh buat bidang sains sosial. Tak ada masalah. Apa dah bidang sains sosial? Seperti bidang undang-undang, seperti bidang psikologi, seperti bidang komunikasi atau mass communication, sebaran am, seperti bidang bimbingan dan kaunseling. Okey? Tak ada masalah. Tapi make sure subjek terahnya bagus. Sebab contohnya, okey, pelajar yang nak buat bidang undang-undang, asasi undang-undang. Contohnya, saya bagi contoh syarat asasi undang-undang. Ada di UIA, ada di UITM. UITM ada 2 program asasi undang-undang persediaan. Dia mesti bahasa Melayu mendapat sekurang-kurangnya A lah. Bahasa Inggeris juga A. Matematik teras, dia nak kepujian. Dapat C pun tak apa dah. Okey, kepujian. Dan kalau ada subjek sejarah tu, is an advantage untuk dia membuat permohonan dalam bidang itu. Jadi bermakna pelajar aliran sains, dia tak ada masalah nak buat bidang sains sosial. Kata tak mau buat bidang undang-undang, pelajar aliran sains. Okey, nak buat bidang TESOL, Teaching English as a Second Language, asasi atau diploma. Dia perlukan subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau dalam MARA di Kolej Profesional MARA, dia ada Diploma in English Communication. Dia nak bahasa Inggeris kurang-kurangnya dapat B. Okey, bahasa Melayu kurang-kurangnya dapat C. Dan dia nak 1 atau 2 subjek lain dapat C. Dan you boleh mohon lah. Tapi nak sedap lagi, nak bagus lagi dapat A lah. Biasanya. Berdiri dengan asasi TESOL. Asasi TESOL ni ada di UITM, ada di program bahasa Inggeris di UIA dia ada. Biasanya dia nak untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni dapat grade A lah. Okey, grade A. Okey, kemudian diikuti oleh 2-3 lagi kepujian kalau kita kata persediaan asasi itu dia nak 6 subjek lah semuanya untuk mendapatkan kepujian dan ke atas. Okey, jadi bermakna tidak masalah. Kalau anak-anak aliran ini nak buat bidang sains komputer, bidang IT pun tak apa. Okey, yang paling penting kalau bidang sains komputer, IT dia nak tengok subjek matematik dan bahasa Inggeris. Kalau level diplomanya, okey, matematik itu penting. Kalau level asasinya dia nak tambah dengan admaths lagi. Okey, dia nak tambah dengan admaths lagi. Okey anak-anak, itu level untuk buat asasi saya kata komunikasi 2 daripada 3 subjek sains. Tapi kalau setakat result aliran begini nak buat diploma dalam bidang sains dan teknologi, daripada 3 subjek sains dapat 1 kepujian pun dah lepas dah. Contohnya fizik, kimia, bio, dapat fizik dapat C. Fizik dia dapat C, combine dengan, tapi wajib combine dengan matematik teras. Dapat C kat atas juga, anda dah boleh untuk masuk ke program diploma dalam bidang kejuruteraan. Dah boleh mohon dah. Atau you ada kimia saja. Atau you ada bio saja. Nak buat bidang nursing. Dapat B biologi. Kimia dan fizik dapat D. AdMed pun tak kepujian.
bio yang dapat B itu combine dengan matematik, tambah ada bahasa Inggeris lagi, alhamdulillah, you boleh mohon masuk ke program nursing tadi. Okey, jadi bermakna sekarang kalau kata pelajar aliran ini nak masuk buat level diploma bidang sains dan teknikal, daripada 3 subjek sains termasuk AdMed tu, 1 dapat pun dah cukup. Tapi dengan syarat matematik teras itu mesti dapat kepujian. Matematik teras tak dapat dielakkan juga. Dan tambah juga dengan bahasa Inggeris. Dapat BM okey, lepas DI lepas, matematik teras lepas, dapat 1 subjek sains, 4 dah kepujian, you dah boleh memohon untuk masuk ke program-program sains dan juga teknikal. Program-program sains ni dia berdiploma macam diploma dalam bidang kejururawatan, bidang fisioterapi, radiologi, okey, kemudian adalah makmal perubatan dan sebagainya. Okey, itu bidang-bidang sains. Bidang-bidang teknikal pula seperti kejuruteraan, bidang teknologi, bidang sains komputer, itu bidang-bidang teknologi dipanggil. Okey, anak-anak ya, kita pergi kepada option yang kedua. Option yang kedua masih juga dalam aliran sains, cuma bezanya anak-anak di sini ruang dan peluang sama juga dengan option pertama tadi yang fizik, kimia, bio. Cuma di dalam option ini pelajar drop mata pelajaran biologi dan menggantikan dengan subjek reka cipta. Okey? Ganti dengan subjek reka cipta dan AdMed tak ambil. Okey. Kita tengok di sini subjek reka cipta ya. Benar-benar yang saya sebut tadi sama. Saya nak fokus kepada reka cipta. Reka cipta ni selalunya kombinasi antara sedikit fizik dan juga seni. Dia project based. Okey, biasanya kalau buat betul-betul anak memang boleh skor dengan projek-projek yang buat tu memang boleh skor untuk reka cipta. Reka cipta ini memberi ruang dan peluang kepada anda untuk menyokong permohonan anda dalam melanjutkan dalam bidang teknikal dan teknologi dan juga bidang-bidang seni. Sebab reka cipta ini dalam grup, dalam kumpulannya, dia berada dalam satu grup dengan kumpulan pendidikan seni visual. Jadi menggunakan reka cipta, anak-anak pelajar boleh menyambung dalam bidang kejuruteraan dengan lebih mudah. Okey, combine dengan fizik tadi, okey, dah pun lepas. Contohnya nak buat bidang kejuruteraan, okey, dah peringkat persediaan ijazah asasi ke, fizik dah kepujian, kemudian reka cipta pun kepujian. Okey, kimia atau apa elok pun, reka cipta dah boleh membantu. Begitu juga kalau nak buat bidang-bidang seni, arkitektur apa semua, reka cipta dah boleh bersaing atau menggantikan subjek pendidikan seni tadi untuk tolak kita kepada bidang seni bina contohnya. Okey, sebab ia tergolong juga dalam kumpulan seni. Itu adalah subjek reka cipta. Tetapi bidang-bidang lain kalau nak masuk macam tadi lah, nak buat bidang sains sosial boleh, nak buat bidang undang-undang boleh, nak buat bidang TESOL boleh, nak buat kejuruteraan boleh. Cuma masalah di sini ialah untuk kita nak masuk asasi sains hayat, tak boleh. Sebab tidak ada biologi. Untuk kita nak buat bidang perubatan, tak boleh. Sebab bidang perubatan dia akan minta fizik, kimia, bio, ketiga-tiga. Bidang farmasi tak boleh. Sebab farmasi perlukan bio, kimia dengan bio. Okey, ini kena faham betul-betul. Okey, AdMed, apa guna AdMed di sini? Guna AdMed di sini adalah untuk kita membolehkan kita menyambung pengajian di peringkat persediaan ijazah seperti asasi matrikulasi dalam bidang sains dan teknologi. Tapi kalau anak-anak dalam bidang ini nak pergi ke bidang perakaunan, matrikulasi boleh masuk. Okey? Matrikulasi perakaunan tak ada masalah. Okey? Untuk masuk matrik perakaunan tak ada masalah. Okey? Sebab apa? Sebab di situ sudah ada matematik, di situ sudah ada subjek bahasa Melayu, sudah ada subjek bahasa Inggeris. Okey, sebab syarat untuk masuk matrik perakaunan sekarang bermula pada tahun ini dia sudah tidak meminta matematik tambahan lagi. Kalau tahun lepas dia nak AdMed, tapi tahun ni boleh masuk ke matrikulasi perakaunan tanpa matematik tambahan. Kalau anak-anak nak masuk bidang anak-anak cuma dalam ruang ini, aliran ini tidak boleh masuk bidang yang apply biologi saja seperti perubatan, farmasi semua tu. Yang lain semua boleh. Nak buat seni bina, setengah tempat memang boleh masuk. Okey, tanpa pendidikan seni, tambah-tambah anak-anak ada reka cipta kat sini, memang boleh sangat untuk buat seni bina. Okey, so untuk option kedua aliran. Sekarang kita pergi kepada aliran bukan sains ataupun sains sosial. Option yang ramai orang ada lah. Okey, sekarang cuba kita lihat. Option pertama dalam aliran bukan sains. Okey, yang pertama adalah kita tengok 6 teras
iaitu BM, BI, sejarah pendidikan agama Islam atau moral ya. Kat situ matematik, sains trust dan ada 2 elektif Basic Account dan Matematik tambahan. Aliran ini menawarkan 8 mata pelajaran. Anak-anak tak perlu risau. Okey, 8 atau 9 ke, tak ada beza 9A dengan 10A, tidak ada beza sebenarnya. Kalau dia ambil 11 pun tak ada beza sebab syarat untuk sambung belajar ke luar negara hanya 8A. A tolak untuk mara dan 5A untuk GPA. Jadi sebenarnya kalau ambil 7 subjek pun boleh sambung masuk universiti lagi. Kalau ambil 6 subjek pun sebenarnya boleh sambung masuk universiti lagi. Kalau setakat level diploma, 5 subjek pun boleh masuk universiti lagi sebab IPTA atau Universiti Awam minta 5 kepujian saja. Dia tak minta pun 9 kepujian. Minta 5 kepujian je. Dia tak minta pun berapa A, dia tak minta pun dia minta kombinasi subjek. Sebab tu bilangan A tu sebenarnya hanya digunakan untuk program-program luar negara saja yang minta. Yang minta berapa A ni, 8A ke, 7A ke, 6A ni, 5A nya ada 4 program je. Yang pertama YTP MARA dalam dan luar negara, yang kedua JPA MARA, yang ketiga untuk masuk IPG atau maktab perguruan menjadi guru siswazah dia minta 5A. Kemudian satu lagi persediaan asasi College MARA sebenarnya dia minta 2A. Itu je program-program yang minta bilangan. Yang lain nak masuk isi awam semua tidak ada minta A. Dia minta kombinasi subjek. Okey, bermula dengan kepujian. Kalau ada pun dia minta sekurang-kurangnya B untuk subjek ni. Adalah macam asasi dia minta A untuk subjek. Tapi dia tak minta 5A ke 3A tak. A untuk subjek ni. Bermakna dia minta kombinasi subjek. Itu saja. Okey, kita tengok aliran ini. Untuk aliran ini, kalau kita tengok yang pertama anak-anak ada trust di sini, ada elektif di sini adalah Basic Account dan Matematik tambahan. Okey. Kalau tengok di sini, untuk aliran ini, anda boleh memohon, anda boleh masuk matrikulasi ya. Memohon masuk matrikulasi walaupun 8 subjek. Sebab apa? Sebab anda ada subjek sains, anda ada subjek Basic Account dan anda ada matematik tambahan. Okey, biasanya untuk masuk matrik perakaunan, dia akan minta kepujian bahasa Melayu, kepujian bahasa Inggeris, pokoknya C ya. Okey. Kemudian dia akan minta 3 subjek lain. Di situ ada sains, ada Basic Account, ada matematik tambahan. Okey, so anda memang dah lepas untuk masuk ke matrik perakaunan di sini. Okey. So sekarang kita tengok apa dia kesan untuk pelajar aliran ini. Sama juga macam tadi, sekiranya anda bermasalah dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik, anda juga ruang untuk sambung sekurangnya diploma tu memang masalah. Okey, apa guna matematik tambahan di sini? Gunanya matematik tambahan di sini juga adalah untuk anda membolehkan anda menyambung di peringkat asasi. Okey, asasi atau persediaan ijazah untuk buat ijazah nanti. Tapi kalau matrikulasi dia tak minta pun AMAT, tapi anda kena guna AMAT sebab dia only 3 je subjek yang you ada yang dia minta, iaitu sains, Basic Account, matematik tambahan. Jadi by hook or by crook AMAT kena guna juga. Okey, dia tak nak pendidikan agama Islam tu. Okey, dia tak minta sejarah dia minta lulus je saja. Okey, tapi dan syaratnya anda terpaksa guna 3 subjek ini. Okey. Kemudian kita lihat di sini juga apa guna matematik tambahan untuk anda? Anda boleh guna untuk masuk asasi tempat lain. Asasi pengurusan atau asasi ekonomi UIA atau asasi di College MARA Konrang contohnya. Okey, dia tetap meminta subjek ini untuk anda sambung belajar. Okey, so jadi kegunaan ACMAT ini untuk anda sangat penting untuk anda sambung di peringkat persediaan ijazah. Tapi kalau setakat diploma tidak ada masalah. Okey, cuma sekarang ni saya nak bagi tahu sedikit tentang kedudukan anda ini ialah dari segi kekuatan subjek ini. Iaitu kekuatan subjek matematik. Seandainya anda dapat matematik itu D, tidak kepujian. Tapi Basic Account anda dapat A+. Ia akan menghalang anda untuk anda sambung walaupun di peringkat diploma dalam bidang pengurusan. Tak boleh. Cannot. Sebab apa? Saudara kemar kepada matematik, saudara kemar kepada Basic Account adalah matematik untuk bidang pengurusan. Tak boleh.
Anda dapat A plus basic account, Anda dapat D matematik, Anda dapat A bahasa Melayu pun, Anda tak boleh sambung ke bidang-bidang pengurusan. Sebab apa? Matematik diperlukan untuk dikombinkan bersama dengan basic account untuk buat bidang pengurusan. Kena bear in mind. Jaga betul-betul. Sebab itu saya kata awal tadi, kepujian bahasa Melayu, kepujian bahasa Inggeris, kepujian matematik, selamat. Walaupun basic account dapat B, dapat C pun, anda tetap selamat untuk masuk ke program diploma. Okey, ADMAT tu diperlukan untuk program persediaan ijazah. Tapi kalau dapat kepujian ADMAT lagi baguslah. Okey, tak ada masalah, lagi bagus, menolong anda ke diploma tu lagi laju. Okey, terutama kalau anda nak buat diploma dalam bidang matematik atau statistik, lagi laju dia tolak. Okey, begitu dalam bidang ini anda nak buat bidang-bidang sains sosial semua tak ada masalah lah sebab subjek teras tu ada. Dan aliran ini kalau nak buat bidang kejuruteraan pun boleh. Tapi level diploma. Sebab anda tidak ada fizik dengan kimia. Tapi anda boleh menggunakan sains. Sebab di level diploma macam saya kata tadi, dia hanya perlu subjek, salah satu subjek sains. Dan anda ada sains teras. Dikombin dengan matematik atau matematik tambahan, anda dah boleh masuk ke program diploma kejuruteraan. Mana-mana kejuruteraan yang anda ingin buat. Atau mana-mana bidang sains. Contohnya nak buat bidang nursing, tak ada masalah. Nak buat bidang fisioterapi ke, nak buat bidang radiografi ke, tak ada masalah sebab sains ada, matematik ada di situ. Okey? So, tapi biasanya kekuatan yang anda perlu ada di sini apabila anda mengambil basic account tu sebaik-baiknya anda kena bagi dapat cantik lah. Okey? Membolehkan anda untuk suit sebab aliran anda ini lebih kepada aliran perakaunan. Sebab ada basic account. Nampak kat situ sebagai dia subjek elektif. Okey, mari kita tengok option yang seterusnya. Saya akan tamatkan sampai ke habis option ni lah. Okey, sampai ke option yang ke-6 ya, untuk aliran bukan sains. Okey, option ini kita tengok pelajar ini, aliran ini adalah pelajar aliran agama. Okey, tetapi ditambah dengan perniagaan. Ini smart. Ini very smart. Sekolah anda menawarkan satu aliran yang sangat smart. Sebab apa? Aliran agama tu berada pada aliran sains sosial, okey, dengan 5 teras yang lain, kemudian ditambah dengan subjek perniagaan menjadikan ia hidup kembali. Hidup dengan erti kata apa? Dengan adanya subjek perniagaan ini, maka ruang dan peluang anda untuk mohon ke program matrikulasi sudah terbuka. Kalau tidak ada subjek perniagaan tu, tak cukup bilangan subjek untuk nak mohon matrikulasi. Sekarang ni, untuk masuk ke matrikulasi, 3 subjek lagi tu selain daripada BM, selain daripada BI dan matematik, anda sudah ada subjek perniagaan, anda sudah ada subjek sains, anda sudah ada subjek pendidikan syariah Islamiah. 3 subjek ni anda combine menyebabkan anda boleh masuk ke matrikulasi perakaunan di program matrikulasi. Okey. Mengapa saya sebut banyak matrikulasi? Sebab matrikulasi adalah salah satu tempat yang begitu ramai memberi ruang kepada anda untuk semua belajar selain daripada peluang-peluang lain yang ada lah. Okey, dan matrikulasi ini untuk Bumi Putera lah terutamanya, tapi dibuka juga untuk bukan Bumi Putera. Okey, so kita lihat di sini kekuatan pelajar aliran ini, itu aliran agama. Okey, ingat betul-betul ya. Subjek BM, BI dengan MAT tadi itu adalah subjek umum. Tolong dapatkan kepujian. Saya tak perlu nak terang detail-detail. Okey, belum dapatkan kepujian. Anda ada masa. You have plenty of time. By hook or by crook, buat yang terbaik untuk 3 subjek ini bagi make sure dapat C, you selamat. Okey, kemudian untuk aliran ni, pelajar mengambil Al-Quran Sunnah, pendidikan syariah Islamiah dan juga bahasa Arab. Okey, untuk anda yang mengambil ini, anda mempunyai kekuatan untuk masuk 4 tempat. Fokus anda kepada 4 pusat pendidikan ataupun universiti awam ataupun institut yang tinggi, iaitu yang pertama, kelebihan anda kerana ada bahasa Arab ini, Al-Quran Sunnah dan syariah ialah you masuk UIA. Universiti Islam Antarabangsa. Walaupun bukan dia nak buat bidang agama, dia nak buat bidang lain. Anda nak buat perniagaan, anda nak buat bidang IT, sains komputer ke, you masuk UIA buat asasi UIA. Atau you nak buat asasi sains sosial, ada kat sana. Sebab melalui asasi sains sosial tu, asasi sains kemanusiaan, UIA. Melalui asasi sains kemanusiaan UIA, lepasan asasi sains kemanusiaan UIA tu, anda boleh buat bidang psikologi, anda boleh buat bidang komunikasi, anda boleh buat bidang bimbingan kaunseling. Tetapi kekuatan yang anda ada ialah subjek agama tadi, 3 tadi, memberikan advantage untuk anda, kelebihan daripada orang lain yang bukan aliran agama untuk masuk UIA. Yang pertama. Yang kedua, anda boleh mohon peringkat persediaan ijazah
di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Sebab dia mengutamakan pelajar aliran agama. Pelajar aliran bukan agama tak boleh masuk situ. Sebab dia orang tidak ada bahasa Arab. You boleh masuk situ, boleh buat asasi macam-macam dekat situ. Okey, asasi yang berkaitan dengan aliran anda, nak buat perubatan tak boleh lah, nak buat pergigian tak boleh lah. Asasi seperti ekonomi dan pengurusan boleh. Asasi sains komputer boleh kat situ. Okey. Kemudian itu dua. Yang ketiga, kelebihan aliran ini ialah you boleh masuk ke Universiti Malaya. Universiti Malaya selepasan SPM boleh buat ke pengajian agama Islam. Okey, ke pengajian agama Islam, ke ijazah pengajian agama Islam, okey, bidang agama. You boleh buat dekat Universiti Malaya. Okey, kemudian ada lagi yang sains dengan pengajian Islam, yang tu untuk pelajar aliran sains dan agama. Pelajar aliran sains yang mengambil Al-Quran Sunnah, Syariah dan juga bahasa Arab. Tapi anda boleh masuk ke fakulti pengajian Islam dia untuk buat bidang-bidang agama. Ini kekuatan anda. Dan yang keempat, satu lagi, UA, seni awam atau IPTA ialah you boleh masuk ke Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA Terengganu. Sama ada diploma ataupun asasi, sebab dia mengutamakan mereka yang mengambil subjek pendidikan, subjek agama seperti bahasa Arab, seperti ni Syariah Islamiah, Quran Sunnah. Walaupun anda nak buat perniagaan, di situ ada diploma perniagaan, business study, ada diploma banking, ada Islamic banking, ada diploma marketing, macam-macam yang berbentuk pengurusan di situ. Anda dicadangkan apabila anda berada di aliran ini, anda mohon masuk ke sana sebab anda tak bersaing sangat dengan pelajar yang tidak mengambil subjek agama ini. Kalau anda katakan anda mohon UA biasa, diploma di isi awam biasa, jadi ramai pelajar yang pun tidak mengambil subjek Al-Quran Sunnah atau bahasa Arab ni, dia pun boleh mohon juga. Sebab UA biasa tak tengok pun subjek agama ni. Jadi anda terpaksa compete dengan mereka. Tapi kalau tempat-tempat macam UNIZA tadi, anda tak perlu bersaing dengan dia orang sebab keutamaan diberikan kepada anda. Jadi kau rugilah kalau anda tak minta 4 tempat ini nanti. Okey? Option ketiga, iaitu mereka yang mengambil elektifnya rekaan dan jahitan pakaian, pendidikan seni visual. Okey anak-anak sekalian. Ini sampai kepada seni ya. Okey. Yang lain sama. Kedudukan yang sama, cuma saya nak pergi kepada rekaan dan jahitan pakaian dan pendidikan seni visual. Okey, anak-anak sekalian, di luar sana, okey, universiti-universiti awam dan juga kerajaan dan MARA sendiri menggunakan penggunaan subjek yang ketujuh dan ke-8 ni, iaitu rekaan dan jahitan pakaian, pendidikan seni visual. Contohnya rekaan dan jahitan pakaian, MARA di Kolej Kemahiran Tinggi MARA menyediakan khas, okey, diploma dalam bidang fashion design. Okay, maka anda boleh menggunakan advantage dalam subjek tersebut. Okay, mendapat sekurang-kurangnya C dan ke atas. Dan anda ada pendidikan seni visual sebab syarat untuk masuk ke Kolej Kemahiran Tinggi MARA, okay, Rembau Negeri Sembilan, kita panggil MARA Art School, MARA Art College. Okay, the only situ ya yang buat semua bidang-bidang seni seperti bidang-bidang interior design, media digital, fashion design, perabot atau furniture design. Okay. Itu adalah antara bidang-bidang yang ada di Kolej Kemahiran Tinggi MARA yang menanti pelajar aliran ini untuk masuk. Okay, semua dibaiki oleh MARA. Nanti kita bincang pada sisi yang kedua yang tu. Okey. Jadi anda boleh menggunakan subjek ini untuk masuk. Dan kombinasinya, kelebihan kepada anda di sini, anda juga boleh masuk program-program seni di UiTM. UiTM menawarkan banyak. Untuk pelajar-pelajar aliran ini, anda mempunyai satu advantage untuk subjek bahasa Inggeris dan matematik moden di situ, matematik teras. Untuk bidang-bidang seni ini, anda perlu skor subjek seni, anda perlu dapat BM kepujian, anda perlu tambah 2 atau 3 subjek lain. Kalau UiTM dia nak 5 kepujian, 5 C. Walaupun bahasa Inggeris anda dan matematik anda tidak kepujian, anda masih boleh masuk ke tempat-tempat ini. Cuma kalau bidang aliran ini anda nak buat seni bina, diploma dalam seni bina, anda perlu mendapat matematik moden atau matematik teras itu sekurang-kurangnya C dan ke atas. Bahasa Inggeris masih kekal, lulus dah lepas untuk masuk. Ini kekuatan aliran seni, bermakna dia bagi ruang sikit, kelonggaran sikit kepada bahasa Inggeris dan matematik. Tapi matematik kalau nak buat seni bina dengan interior design, dua bidang itu dia minta untuk dapat matematik. Begitu juga kalau nak masuk UTM, Universiti Teknologi Malaysia, nak buat bidang perancang bandar dan wilayah, atau UiTM, ada juga perancang bandar dan wilayah, anda perlu mendapat matematik moden dan juga bahasa Inggeris kepujian.
Okay, so kalau nak buat betul-betul seni biasa, pure seni ni, dia tak minta bahasa Inggeris dan kepujian. Kalau UiTM tu ada banyak lah, art and design, apa ni, drama, perfilman, filem, okay, seni muzik, seni tari dan sebagainya. Okay, so yang tu you boleh guna subjek pendidikan seni you, dan tanpa kepujian bahasa Inggeris dah layak mohon. Tapi kalau dapat kepujian bahasa Inggeris, lagi baiklah. Maksudnya potensi untuk dapat lagi tinggi berbanding dengan kawan yang tak kepujian bahasa Inggeris. Tapi ruang tu tetap ada untuk anda. Okey, sama juga dengan aliran tadi, you boleh buat bidang undang-undang. Aliran ni, nak buat bidang undang-undang boleh, nak buat TESA boleh, nak buat sains komputer boleh, nak buat IT boleh, sebab subjek teras ada. You dah 6 teras, you nak buat nursing boleh, kejururawatan. Nak buat apa ni, bidang radiologi boleh, nak buat makmal perubatan boleh, nak buat kejuruteraan pun boleh, sebab you ada sains dan matematik. Yang tu tak ada masalah, itu kekuatan teras. Sebab itu anak-anak pelajar sekalian, seandainya subjek elektif you tak boleh skor, tak kira you aliran apa, kalau aliran sains, fizik, kimia, bio, mat, kalau aliran ni, dua lagi elektif you tak boleh skor, make sure you score subjek teras. BM, BI, sejarah, agama, matematik tu penting, dan sains. Skor sains. InsyaAllah, you ada ruang untuk semua belajar. Sekurang-kurangnya level diploma. Sekurang-kurangnya level diploma. Okey, kita tengok option yang keempat, iaitu landscape dan nursery dengan seni visual elektifnya. Sama kedudukan dengan tadi, cuma kekuatannya anak-anak, bila you ada landscape dan nursery, you ada advantage untuk buat bidang apa? Bidang seni bina landscape. Okey, dan di College Profesor Muara ada landscape dan horticulture. Okey, juga untuk bekerja dalam bidang landscape dan juga bidang horticulture ni, bidang pertanian dan sebagainya. Okey, penanaman pertanian dan sebagainya. Okey, fertigasi ke apa, okey. Kemudian apa ni, seni peranannya sama juga, okey, membantu you untuk menolak you buat bidang-bidang seni. Okey, so teranglah. Bidang-bidang seni ni senang beritahu lah. Antaranya yang saya sebut ya. Yang paling tinggi adalah seni bina. Diikuti oleh interior design, seni bina hias dalaman. Diikuti oleh perancang bandar dan wilayah, town and regional planning. Diikuti oleh art and design. Bahawa art and design UiTM ni ada banyak ya. Okey, seni tekstilnya, apa ni, industrial designnya, kemudian macam-macam lagi lah. Okey, fabriknya. Okey, bawah art and design. Kemudian dia ada lagi bidang seperti film animation, multimedia. Okey, kemudian perabot atau furniture design, media digital. Okey, media digital. Okey, itu adalah semua bidang-bidang yang berkaitan dengan seni. Dan banyak lagi seni kalau di UiTM tu. Diploma filem, okey, diploma macam-macam lah, cinematic, cinema, okey, dan sebagainya lah. Okey, itu semua bidang-bidang berkaitan dengan seni. Okey. Jadi aplikasi sangat bagus. Okey, jadi walau bagaimanapun anak-anak, saya ingin juga menekankan seandainya nak selamat, BM bagi dapat kepujian, BI bagi dapat kepujian, matematik bagi dapat kepujian, ditambah dengan satu subjek seni atau landscape atau kedua-duanya sekali, selamat. Sama juga antara 7 dengan 8 tu, landscape, nursery dan pendidikan seni visual tu. Okey, pendidikan seni visual jauh lebih penting daripada landscape dan nursery. Sebab tanpa subjek landscape dan nursery, you ada pendidikan seni visual C ke atas, you dah boleh masuk ke bidang landscape dan nursery pun. Okey, tak ada masalah. Okey, dan sebenarnya bidang landscape dan nursery ni pun dia tak minta apa seni visual, tapi kalau ada is an advantage. Okey, tapi kalau you nak buat betul-betul diploma landscape, okey, atau nursery ni atau horticulture, you ada subjek ni bermakna dia lagi menolak you lebih laju lah. Okay, walaupun pendidikan seni visual tu tak dapat elok, tapi you dapat landscape dan nursery tu bagus, pendidikan seni tu tak dapat elok, you tetap dapat sambung ke diploma landscape dan nursery tu. Okey, option kelima, perniagaan dan pendidikan seni visual adalah elektifnya. Okey, di sini aliran ni dia tak boleh masuk matrikulasi yang sama dengan macam aliran tadi, tak boleh masuk matrikulasi sebab tak cukup 3 subjek yang dia minta. Sains macam grup ni, aliran ni, sains ada, perniagaan ada. Pendidikan seni visual tak dimasukkan dalam kategori subjek yang boleh masuk ke matrikulasi. Jadi tak boleh mohon matrikulasi lah. Sama dengan yang tadi ya. Okey, subjek seni dengan landscape tak boleh. Yang ni cuma ada 2 saja yang boleh digunakan, sains dengan perniagaan untuk matrikulasi, tapi yang ketiga tidak ada. Okey, ni dia tak boleh. Jadi you kena mohon masuk ke program bukan matrikulasi. Kalau persediaan ijazah tempat lain boleh.
Okey. Tapi kena tengoklah. Kalau persediaan ijazah untuk TESOL, tak ada masalah. Persediaan ijazah untuk undang-undang asasi, tak ada masalah. Okey, sebab you ada BM, you ada BI, you ada sejarah, you ada matematik teras. Tapi biasanya yang begini, kalau kata tak mau ke asasi, dia boleh pergi ke diploma. So, dia ada perniagaan dan seni visual ni. So, dua subjek ni menjadi kekuatan. Okey. Ditambah juga dengan macam tadi, matematik. Okey, dia ada bahasa Inggeris, dia ada bahasa Melayu. Dia tolaklah untuk apa juga bidang. Nak buat nursing, nak buat apa, bidang-bidang sains, teknikal, semua boleh ni. Okay, cuma kekuatannya di sini ada subjek perniagaan. Okey, you boleh guna subjek. Ditakdirkan subjek perniagaan you tak berapa elok, katakan you dapat D atau E perniagaan, tapi seni you dapat elok, you masih selamat untuk buat bidang seni. Ini kekuatannya pada subjek seni visual. Sebab seni visual ni bagi saya senang untuk kita dapat grade yang bagus lah. Okay, jarang kita dapat orang tengok orang dapat C dengan seni visual, kebanyakannya A+, A tolak, A minus ya, ataupun B+, macam tu je. Okay, sebab dia project base. Jadi you score pendidikan seni visual, you bagi dapat matematik tu dapat kepujian, komunikasi, bahasa Inggeris dapat kepujian lagi, untuk masuk ke diploma seni bina, tidak ada masalah. Dan selepas tamat diploma seni bina, you boleh buat ijazah seni bina dan besok you akan keluar sebagai seorang arkitek ataupun juru seni bina. Okay, so setiap aliran mempunyai ruang dan peluang yang sangat bagus. Okay, jangan dok kata aliran sains je peluangnya banyak lah apa semua, tak semestinya. Aliran-aliran ni pun janji subjek elektif tu. Okay, sebab biasanya dalam subjek elektif lah, sesiapa yang subjek elektifnya seperti perniagaan, basic account, dia memang tolak lajulah untuk bidang pengurusan. Okay, tapi kalau tidak ada perniagaan ataupun subjek basic account ni, masih ada ruang juga, tapi bidang-bidang sains sosial yang lain lah. Okay, ataupun bidang-bidang seni. Okay, kita tengok option yang kelima. Option yang kelima, kita tengok sini geografi dan kesusaharaan Melayu ya. Okey, untuk ruang ini, untuk aliran ini juga tak boleh masuk matrik sebab the only subjek sains saja yang ada. Dia perlukan 3 subjek selain daripada matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu tadi. Jadi, tapi kalau nak masuk asasi TESOL, teaching English, nak masuk undang-undang semua tak ada masalah. Nak masuk apa ni sains sosial kan tak ada masalah. Okey? Cuma di sini elektifnya adalah geografi dan kesusaharaan Melayu. Di mana gunanya geografi? Geografi ni ada program-program diploma seperti DUITM yang you boleh gunakan. Seperti apa? Seperti diploma perladangan, diploma valuation ya, valuation iaitu penilaian, okey, perladangan, atau you boleh guna juga geografi ni untuk ke subjek ni untuk ke program-program pertanian di UPM diploma ya. Okey. Combine dia dengan subjek matematik sama juga. Okey, diperlukan subjek matematik, kemudian diperlukan bahasa Inggeris. Okey, untuk kesusaharaan Melayu ini, subjek kesusaharaan Melayu ini biasanya boleh digunakan untuk mencukupkan bilangan kepujian. Contohnya katakan perlukan untuk buat diploma 5 kepujian atau 4 kepujian. Dia minta kepujian bahasa Melayu, kepujian matematik dan 2 kepujian subjek lain. Maka kesusaharaan Melayu ini boleh digunakan. Okey, sebab kesusaharaan Melayu ini kalau level lepasan SPM untuk buat ke program-program diploma ataupun asasi dalam bidang kesusaharaan Melayu ni memang agak terhad. Biasanya ini digunakan untuk sambung ke tingkatan 6 dan di sana dia ambil balik subjek kesusaharaan atau bahasa Melayu, dia akan boleh dapat yang advance lagi lah di sana dan digunakan STPM nanti untuk masuk ke bidang kesusaharaan Melayu. Sebab biasanya bidang kesusaharaan Melayu atau bidang bahasa Melayu contohnya banyak ditawarkan untuk lepasan STPM. Okey, untuk lepasan STPM. Okey. So itu adalah merupakan 6 aliran yang anda ada. Okey. So saya begitu yakin bahawa anda anak-anak pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Ahmad Kuala Nerang mampu untuk berada dalam aliran masing-masing dan gunakan ruang dan peluang untuk anda memanfaatkan setiap subjek untuk anda mampu untuk sambung belajar dan melayakkan diri anda masuk ke mana-mana pusat pengajian tinggi nanti selepas tamat SPM. Okey, so saya begitu yakin anda berada di sebuah sekolah yang sangat bagus, okey, iaitu sebuah sekolah yang kita katakan sekolah kluster okey di daerah Padang Terap. Dan saya begitu yakin, okey, anda seperti mana juga senior-senior anda sebelum ini, okey, anda mampu, okey, untuk
menyambung pengajian sekurang-kurangnya di level program diploma nanti selepas SPM. Okey. So ini adalah siri yang pertama dan nanti kita akan sambung nanti dalam siri yang kedua untuk kita menerangkan lagi tentang peluang-peluang yang anda ada di semua IPT dan juga pusat-pusat pendidikan yang ada di seluruh Malaysia dalam dan luar negara yang anda boleh gunakan untuk sambung belajar selepas SPM nanti. Okey. So harapan saya kepada anak-anak pelajar tingkatan 5, anda ada plenty of time sekiranya anda menggunakan ruang sebelum SPM, sebab biasanya ruang 3 bulan sebelum SPM sebenarnya nanti, sebelum actual, anda akan melalui peperiksaan percubaan dan sebagainya, dan pada masa itu anda dah boleh guna result percubaan itu nanti untuk memohon ke mana-mana program sebelum SPM diumumkan. Okey, jadi gunakanlah ruang. Sebenarnya kalau nak dikirakan 9 mata pelajaran atau 8 mata pelajaran yang anda ambil bermula dari sekarang, satu subjek, satu mata pelajaran itu dah tinggal 1 bulan. Anda nak kena cover, okey, 9 atau 8 subjek selama 2 tahun. Jadi anda perlukan betul-betul fokus. Okey, buat yang terbaik. Okey, sekiranya ada kemusykilan atau apa-apa, jangan lupa untuk mengunjungi bilik kaunseling sekolah anda. Okey, jumpa dengan kaunselor-kaunselor anda untuk bertanya lebih detail. Dan insya-Allah saya sentiasa berada di belakang anda untuk memberikan maklumat dari masa ke semasa, okey, untuk membantu anda melanjutkan pelajaran. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia.